Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 17 Oktober, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini: identiti mangsa terkorban dalam kemalangan bas di Turki dikenal pasti. Juga Exco Melaka Nafi digaris serta pejabat digeledah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS mengesahkan kematian seorang pegawainya yang dikenali sebagai Azzalan Miswan dalam kemalangan bas di Turki. PKNS dalam satu kenyataan berkata mangsa disahkan meninggal dunia pada 11.45 pagi waktu tempatan. Kenyataan itu turut menyebut 4 yang lain mengalami kecederaan serius dan sedang dirawat di Hospital Afyon Karahisar. PKNS sedang bekerjasama dengan pihak Kedutaan Malaysia di Turki bagi urusan membawa pulang semua mangsa yang terlibat dengan segera. Mangsa antara 35 peserta rombongan yang terdiri daripada kaki tangan PKNS yang bercuti ke negara itu. Difahamkan bas yang dinaiki dari Pamukkala menghala ke Kapadokia hilang kawalan sebelum terbabas dan terbalik. Sementara itu, PKNS memaklumkan semua mangsa kini ditempatkan di Hospital Afyon Karahisar dan pihaknya masih menunggu maklum balas dari Kedutaan Besar Malaysia di Ankara untuk tindakan lanjut. Pada masa ini, kita mendapat makluman daripada rakan-rakan yang terselamat dari naas tersebut bahawasanya masih ada lagi yang ditempatkan di hospital tertentu di sana, dan mereka yang terselamat itu telah ditempatkan di sebuah hostel dan dalam keadaan selesa lah buat masa ini. Dan mereka juga sedang menunggu perbincangan dengan pihak kedutaan untuk langkah seterusnya. Manakala perkembangan lain, kami sedang menunggu maklum balas terkini lah dari pihak kami yang masih berurusan dengan sana. Tambahnya, pihaknya kini berusaha untuk membawa pulang mangsa terlibat dan sudah memaklumkan kepada waris mengenai insiden itu. Pihak kami telah memaklumkan kepada waris-waris yang terlibat di sini, dan ada setengah tu yang kita boleh hubungi, kita telah hubungi malam tadi. Sekarang ni pun sedang memutamatkan panggilan kepada semua yang terlibat lah, sebab ada yang selamat tu mereka akan hubungi sendirilah. Yang mana-mana yang masih dalam keadaan trauma dan sebagainya, kita maklumkan secara verbal pada waris apa tindakan yang kita buat sekarang. Tapi yang pastinya kami sudah berusaha untuk membawa mereka balik pulang ke sini lebih awal daripada waktu yang sepatutnya lah. Mangsa yang maut, Azzalan Miswan, 50 tahun, meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak berasal dari Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor. Dalam pada itu, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Azzalan Miswan, kaki tangan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS yang meninggal dunia dalam insiden di Turki itu. Allahyarham bersama 24 ahli Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja PKNS dan pasangan masing-masing dijadualkan bercuti di Turki sehingga 21 Oktober ini. Amiruddin dalam kenyataannya berkata pihak kerajaan negeri mengambil maklum kejadian berkenaan dan memantau perkembangan isu ini. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam membantu mangsa kemalangan ini, terutamanya Kedutaan Besar Malaysia di Ankara.
Exco Melaka Datuk Nur Hizam Hassan Bakti menafikan dirinya digari serta pejabatnya digeledah. Menurut Datuk Nur Hizam, beliau hanya memberi keterangan kepada polis di Pejabat Berhubung Penularan Video di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur petang semalam. Beliau yang juga Exco Pertanian, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Industri Asas Tani berkata demikian susulan tular dakwaan beliau ditahan polis di pejabatnya di Sri Negeri Air Keroh malam tadi. Ia dipercayai susulan kekecohan yang tercetus ketika kunjungannya ke IPK Kuala Lumpur. Adun pengkalan batu itu yang ditemui di Perkarangan Sri Negeri berkata beliau hadir ke pejabatnya pada 7.40 malam untuk memberi keterangan kepada polis dan ia berakhir 2 jam kemudian. Katanya beliau sebelum itu telah membuat laporan polis di Balai Polis Air Keroh berkaitan penyebaran video berkenaan. Ketika kejadian, beliau membawa beberapa ahli keluarga 2 lelaki yang ditahan pada 12 Oktober lalu mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Dan bila saya berbincang dengan pegawai tersebut, saya bercakap seperti macam yang ditularkan dalam viral tersebut. Saya bercakap, kita Exco, Kerajaan Mewakili Kerajaan Negeri Melaka datang ke sini membawa pewaris dan sekarang pewaris dah dibenarkan masuk dan Exco harus menunggu di mana. Dia kata Exco kena menunggu di balai bilik kawalan tersebut. Dalam keadaan tersebut berlakulah mengambil gambar. Menurut beliau, pengerusi DAP Melaka Datuk T. Kok Kyu dan Adun Duyong Damien Yeo Shin Lee turut bersamanya semasa kejadian itu. Takkan bangunan tinggi macam ni satu ruang menunggu tak ada, dia kata tak ada. Cafeteria pun tak ada. Jadi seolah-olah kami ni tak dibenarkan masuk. Walaupun kami ni merupakan Exco membawa kereta rasmi yang berlogo. Ini Malang ni yang berlogo Okey, tidak dilayan. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam melahirkan kebimbangan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA digunakan untuk menahan 12 individu disyaki mempunyai kaitan dengan Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Dalam satu kenyataan, Suhakam berkata kebimbangan itu disuarakan berikutan SOSMA melibatkan penahanan tanpa bicara yang bertentangan dengan prinsip teras hak asasi manusia. Suhakam mengakui SOSMA diwujudkan berikutan kuasa khas di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, Suhakam bimbang dengan Seksyen 4 SOSMA yang membolehkan tangkapan, penahanan dan penambahan tempoh penahanan dibuat tanpa memerlukan pengawasan kehakiman. Kenyataan bertarikh semalam turut menyatakan Suhakam menyambut baik pengumuman terkini beberapa peruntukan di bawah akta yang akan dikaji semula terutama berkaitan penahanan. Malah Suhakam bersedia menasihati dan membantu sepenuhnya. Menurut Suhakam, kebebasan daripada penahanan sewenang-wenangnya, hak perbicaraan yang adil dan hak sosial serta antarabangsa boleh dikecapi sepenuhnya. Ia dijamin Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR dan juga Perlembagaan Persekutuan. Baru-baru ini 12 individu ditahan termasuk 2 ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari DAP atas dakwaan ada kaitan dengan LTTE. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Beralih ke sidang Dewan Rakyat. Isu mengenai kenaikan kadar caj perundingan pengamal perubatan dan doktor swasta yang dicadangkan berjumlah antara RM30 sehingga RM125. Selain prototipe pengangkutan udara, kereta terbang yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Langsung ke Parlimen, wartawan Salina Zakaria mengikuti sesi berlangsung pagi tadi. Jadi Salina, boleh kongsikan perkembangan setakat ini? Baiklah, terima kasih Distrik Pentas. Seperti anda perhatikan ketika ini, sesi sidang Dewan Rakyat sebenarnya berhenti rehat seketika jam 1.30 dan antara isu yang mendapat kepentingan pagi tadi ialah keputusan sama ada kadar caj perundingan pengamal perubatan dan doktor bagi perkhidmatan di klinik dan juga hospital swasta dinaikkan bakal hidup negara nakol diadakan pada November depan. Dan kata menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hasil mesyuarat tersebut juga akan dibentangkan semula kepada Kabinet untuk dimuktamadkan.
memutuskan supaya julat perundingan bagi pengamal perubatan am swasta dicadangkan antara 30 sehingga RM125 dikurangkan sedikit kepada satu julat yang lebih menasabah, dan kesemua ini dimahukan satu kajian impak akan kenaikan ini. Justru yang Tan Sri Yang Di-Pertua, saya sebagai Menteri Kesihatan sangat peka dengan hal ini dan akan terus membentangkan perkara ini di Jemaah Menteri dan dalam Jemaah Menteri sekali lagi setelah satu keputusan dibuat di peringkat NACOL. Pada masa ini, caj perundingan yang dikenakan pada kadar RM10 hingga RM35 tidak disemak hampir 12 tahun. Yuran perundingan pengamal perubatan am swasta atau GP melibatkan doktor di klinik dan hospital swasta dikawal di bawah jadual ke-7 belum dipinda sejak diperkenalkan. KKM dalam pada itu perlu melaksanakan satu kajian impak akibat kenaikan caj perundingan itu. Berdasarkan beberapa sesi konsultasi dengan Persatuan Perubatan Malaysia MMA bersama Jabatan Perangkaan Negara DOSM, satu julat caj perundingan yang baru telah dipersetujui. Dan dalam pada itu menjawab mengenai isu sama iaitu mengenai nasib 7,000 doktor yang membuat permohonan terhadap kenaikan caj yang didakwa mereka telah pun dipinggirkan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata bahawa permohonan kenaikan caj mereka sebenarnya tidak pernah dipinggirkan, namun perlu dikaji agar kos yang akan dikenakan tidak langsung membebankan rakyat. Bila KKM tersedar yang fee yang baru diluluskan itu digazetkan hanya untuk jadual ke-13 PHFSA dengan izin 1998 Akta 586, dan adakah dengan membiarkan fee ini selama 27 tahun begini KKM berlaku adil dan prihatin kepada nasib doktor-doktor perubatan umum yang dikatakan gatekeepers dengan izin kepada perkhidmatan kesihatan negara? Terima kasih. Untuk menjawab itu secara lebih khusus, saya ingat itu tahun 2013 sebelum daripada pentadbiran kita kerajaan baru ini. Adapun bagi saya seterusnya moving forward, saya sangat prihatin tentang perkara ini. Saya tahu ia akan meninggalkan kesan dan impak keuangan kepada rakyat andainya kalau ia tidak dikira dan diambil satu kajian tentang financial impact ataupun kajian impak. Tetapi saya sebagai menteri sangat mahukan pelarasan sebenarnya, bukan juga kenaikan, pelarasan. Ketika 2013 mereka di hospital-hospital swasta mendapat kenaikan, tetapi ketinggalan golongan ataupun 7,000 lebih pengamal swasta, klinik swasta, mereka tidak dapat pelarasan itu. Justru mengimbangi perkara itu, beliau berkata kenaikan juga perlu diberikan kepada 7,000 doktor yang ketinggalan kenaikan yuran perkhidmatan sementara diteliti dengan baik. Ia agar kesan kepada indeks harga pengguna dapat difahami sepenuhnya. Dan baiklah, sebelum Dewan berhenti rehat sebentar tadi, antara isu yang mendapat perhatian ialah apakah kereta prototipe kereta terbang akan dilancarkan pada penghujung November ini. Persoalan itu akan saya jawab pada sesi perbahasan yang sebenarnya akan berlangsung jam 2.30 tengah hari nanti. Dan sekian saja daripada Parlimen. Kita kembali kepada anda, Kanti di Sri Pentas. Baiklah, terima kasih Serina langsung dari Parlimen. Dan seterusnya, adalah mustahil untuk menghapuskan tol dalam tempoh terdekat berikutan kewangan negara yang tidak menentu ketika ini. Sebaliknya, menurut Menteri Kerja Raya Barubian, kerajaan bercadang untuk merendahkan kadar caj tol yang dikenakan. Seperti mana yang telah dikatakan dan diisarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa dari kajian yang telah dibuat kita tidak mampu menghapuskan tol, tapi kita setahap ini dari kajian yang telah dibuat itu kita ingin merendahkan atau reduce tol ini. Kementerian Kerja Raya katanya turut akan memberi nasihat kepada kerajaan berkenaan isu tol. Di bawah pembentangan Belanjawan 2020 Jumaat lalu, diskaun 18% diberikan bagi purata caj tol di semua lebuh raya plus.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yakin hubungan dagangan Malaysia dan India kekal kukuh dengan pembabitan berterusan antara kedua-dua negara. Menurut Menterinya Datuk Daryl Liking, tiada negara mahu menyakiti antara satu sama lain dan semua negara mengutamakan perdagangan. All of us are always engaging with all nations. What more India, being one of the many nations that we have trade with. I was just in Bangkok on Saturday and I had the opportunity to have an engagement with the Minister counterpart, Brioche. And we were very clear about what we wanted. Beliau menjawab soalan mengenai kemungkinan India mengehadkan import beberapa produk dari Malaysia termasuk minyak sawit sebagai tindak balas kepada kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai konflik Kashmir. Delima Oil Products Suria Berhad DOP memperkenalkan produk barunya Adela Gold sebagai usaha mempelbagaikan portfolio rangkaian produknya. Ia sebahagian daripada hala 7 FGV Holdings Berhad yang memperluaskan lagi perniagaan hiliran dengan memasuki pasaran baru dan mencapai pengguna baru. Menerusi Adela Gold, DOP akan berada pada kedudukan yang baik untuk menembusi kategori minyak masak campuran dengan penguasaan pasaran kedua terbesar atau 20% daripada pasaran minyak masak Malaysia. Produk yang sudah diuji di pasaran sejak 5 bulan lepas ini sebahagian daripada usaha penyelidikan dan pembangunan R&D berterusan kumpulan untuk menghasilkan produk unggul berdasarkan permintaan pengguna. Di samping itu, kami melancarkan Adela Gold ini adalah untuk meluaskan rangkaian produk kami dan juga untuk memenuhi kehendak citarasan pengguna, ya, di mana offering kami sekarang meliputi banyak type of consumers kami. Adela Gold adalah gabungan unik minyak kelapa sawit, minyak kacang tanah dan minyak bijan yang sememangnya disukai untuk masakan beraroma gaya Asia. Adela Gold juga kaya dengan vitamin E, bebas kolesterol dan tanpa lemak trans. Minyak masak standard emas baru ini antara lain boleh didapati di seluruh Malaysia dalam botol 1 kg, 2 kg dan 5 kg. Di bawah jenama Adela, DOP juga menghasilkan produk seperti Adela Canola Oil, Adela Sunflower Oil, Adela Campuran Sunflower dan minyak canola, Adela Margarine dan Adela Vanaspati. Lorong panggung atau lebih dikenali sebagai Kwai Chai Hong di Ibu Negara kian tular di media sosial. Lorong yang pernah suatu ketika diabaikan kini menjadi salah satu tarikan masyarakat dan pelancong untuk mengabadikan foto kenangan. Dan menariknya, lukisan mural di lorong berkenaan dilengkapi teknologi kod respon pantas atau kod QR yang lebih interaktif. We saw the potential this space can bring back to KL Chinatown. This street, who used to be very dilapidated, was wasted away. So when we got our opportunity to take up these 10 shop lots with the connecting back lane, we knew we could make a difference by bringing back the gist and era that used to be its golden era. I think we want to make it the place OKU friendly because mainly when we see the kids bringing their own old folks, I mean their parents back to this Kwai Chai Hong, right? We can see their face after they wheel them over the bridge. They look at the place. It's like bring them go back to the past, and you can see their face is very happy, and that really make us feel very happy lah. Yeah, that is priceless lah. Tiba di sini, anda akan disambut dengan mural yang sangat mengagumkan. Dan ingin saya tekankan di sini bahawa lukisan-lukisan ini bukan hanya lukisan biasa, tapi mereka mempunyai sejarah di sebaliknya. Bagi mural ini, ia menggambarkan era sebelum zaman teknologi dan internet, di mana kita semua tahu budak-budak pada zaman dahulu lagi suka bermain di luar. Itulah yang akan anda perolehi di Kwai Chai Hong. Liza Syafiza melaporkan.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Nahas bas di Madinah mengorbankan sekurang-kurangnya 35 orang penumpang yang terdiri daripada warga Asia dan Arab Saudi. Insiden berkenaan berlaku apabila bas yang membawa 39 penumpang itu bertembung dengan sebuah kenderaan berat di Jalan Hijrah 130 km dari Madinah. Mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Al-Hamna bagi mendapatkan rawatan. Pasukan kecemasan dikerahkan ke lokasi sebaik laporan kemalangan diterima. Punca nahas masih disiasat. La ilaha illallah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Seorang tokoh aktivis yang mengetahui gerakan pro-demokrasi di Hong Kong dikejarkan ke Hospital Kwong Wah selepas cedera parah akibat diserang oleh sekumpulan lelaki. Barisan Hak Asasi Awam CHRF mengesahkan Jimmy Sham diserang oleh sekurang-kurangnya 4 individu tidak dikenali dengan menggunakan tukul di daerah Mong Kok. Beliau yang sebelum ini pernah diserang pada Ogos lalu dilaporkan cedera parah di kepala. CHRF menyimpulkan perbuatan itu sebagai satu bentuk ancaman bagi menghalang hak bersuara rakyat di Hong Kong.